Assalamualaikum dan selamat pagi semua sahabat trader. Apa khabar hari ni? Jam sekarang pukul 2.41 petang. Dan bersama dengan kita hari ni chart Nasdaq. Hari ni 22 hari bulan 7 22 hari bulan 7 tahun 2022. Kita buat sikit analisis. Ini saya dah buka chart Nasdaq di time frame H4 dan menggunakan pivot monthly. Kalau anda tengok video saya semalam, jelas saya dah sebut bahawa price dah pun break M2 dan kemudian price kalau kita tengok balik kalau kita tengok balik pada H1, apa yang saya nyatakan semalam, price break M2, kemudian price test dah naik pun M2 ni menuju ke R1 dan semalam price dah pun sampai ke R1 R1 untuk monthly anda lihat, R1 untuk monthly di H4 ini, dan kemudian berlaku rejection di mana dia tak berjaya menembusi R1. Okey. Untuk situasi ini agak kritikal untuk kita cari buy, sebenarnya dia agak kritikal. Sebab apa? Selagi dia tak berjaya break R1 ini, dia takkan boleh naik lagi. Jadinya hanya ada lebih kurang dalam 90 pip ataupun 100 pip untuk kita sampai ke R1 ni. Saya percaya dia akan test balik R1 ini dan sekiranya tak berjaya, dia akan turun. Okey, dia akan turun ke bawah dan mungkin dia akan turun dulu sikit, kemudian naik ke R1 dan kemudian baru turun. Itu adalah untuk hari ini bagi kalau kita tengok kepada pivot monthly kalau dia tak berjaya break R1 ini, mungkin dia akan turun cari balik M2 ini dan kemudian baru naik. Di sini kita nampak market masih lagi strong bullish. Kalau kita tengok pada chart semalam, lower price semalam adalah lebih tinggi daripada lower price sebelumnya kan. Jadinya untuk hari ini kita percaya bahawa momentum masih lagi buy. Macam saya ajar sebelum-sebelum ni, nak tahu momentum sama ada buy ataupun sell, kita tengok kepada yang mana 2 hari sebelumnya price yang terendah berada di mana. Kalau hari semalam lebih rendah daripada kemarin, lebih tinggi daripada kemarin, maka cari buy. Kalau seandainya dia lebih rendah daripada kemarin, maka kita boleh mula untuk cari sell. Akan ada perubahan trend jika berlaku harga terendah semalam lebih rendah daripada kemarin. Kena ingat tu je, 3 hari ni, kemarin, semalam, hari ini kan. Kemarin, semalam, hari ini, kemarin, semalam, hari ini, kena ingat tu. Barulah kita boleh cari. Selagi dia tidak berjaya membuat new low, selagi itulah trend masih lagi follow. Tengok pada H1 Okey. Kemudian kita tukarkan kita punya daily pivot, monthly pivot. Kita tukarkan kepada monthly pivot ini kepada weekly pivot. Kepada weekly pivot. Sebelum itu, sebelum kita tukarkan, kita harus marking dulu. Kita harus marking dulu monthly pivot. Kita harus marking dulu monthly pivot. Agak jauh ni monthly pivot, agak jauh, tapi kita marking saja supaya kita tahu dekat mana parasnya. Dan kalau boleh kita tukarkan untuk jadi color lain, color lain, color hijau. Biasa kita pakai color hijau kan untuk monthly kan, so kita letak color hijau. Jadi kita tak, kalau bertukar-tukar color nanti kita keliru. So kita color hijau adalah monthly. Tandakan R1, tandakan pivot point, tandakan juga M2. Ini adalah tempat yang berkemungkinan price akan turun sampai sini kalau dia tak berjaya naik. Tapi kalau dia nak turun sampai M2 tu, petunjuk dia mana? Petunjuk dia adalah di sini. Dia berjaya break support di sini, maka dia akan turun sampai M2, kemudian baru dia naik. Tak mustahil dia boleh buat, dia turun M2, kemudian dia naik ke R1, baru dia berjaya break R1. Okey. Jadinya kita tukarkan kepada monthly pivot. Kita tukarkan kepada weekly pivot. Jika kita lihat pada weekly pivot, kita akan nampak price ni dah berjaya break R2 pun semalam. Dia berjaya break R2 untuk weekly pivot, dan kemudian
weekly pivot kita tukar dulu jadi color lain kita ambil color ni dark violet, biasa kita pakai dark violet kan. Okey, dia berjaya break R2 dan hari ini dia tengah test R2. Kalau dia dalam masa sekarang pukul apa, pukul 3 nanti, kalau dia tak berjaya break R2 ini, dia duduk ke atas, mungkin dia akan naik mencari monthly R1 monthly ni, kemudian barulah dia akan turun lagi. Okey, kalau dia je break, dia akan naik lagi. Di sini adalah kita tahulah R2 ada di situ dan juga R1 untuk weekly ada di sini. R1 untuk weekly ada di sini dan kemudian pivot point ada di sini untuk weekly Okey. Kita tukarkan kepada daily tukarkan kepada daily pivot dan kita tengok pada H1 Tadi sepatutnya kita tak pada H4 tapi tak apa sebab saya nak tunjukkan yang dia dah break, confirmation dia dah break tu kan. Okey, tak apa, kita tukarkan kepada H1 dan kemudian kita tengok price sekarang ni berada di pivot point. Pivot point ini bersamaan dengan pivot point daily ini bersamaan dengan mana? Dengan R2 untuk weekly. R2 untuk weekly. Dia perlu keluar daripada bottom CPR ini, top CPR ini. Dia perlu break top CPR, kemudian dia test, barulah dia akan naik. Baru ada confirmation di sini, di area sini, barulah dia akan naik. Kalau dia naik, dia berjaya break monthly punya pivot, dia akan naik lagi Jadi dekat mana kita nak tunggu kalau sebenarnya kalau kita nak buy? Boleh ke kita buy sekarang? Ada dua option saja. Ada dua saja option. Yang pertama, sekiranya price keluar daripada CPR ini, break CPR, ini adalah CPR daily CPR kan. Dia break CPR dan kemudian dia test semula, kita boleh buy dulu. Buy, jangan target jauh, jangan target terlalu jauh sebab di atas ni ada satu R1 untuk monthly. So kita target lebih kurang dalam 80 pip kita boleh ambil 50 pip, 80 pip kita boleh ambil sebelum dia sampai atas ni. Okey, nak buy sekarang agak boleh juga. Nak buy sekarang tak ada masalah. Tapi lebih baik tunggu dia break, dia test, kemudian dia keluar. Okey. Tengok pada M15 sebaiknya tengok pada M15. Nampak dia punya momentum, kita nampak macam dia nak naik kan. Cut loss di bawah ni lah, di bawah CPR lah. Cut loss di bawah CPR. Okey. Kalau dia tak jadi, kita kena tunggu bawah lagi. Di mana bawah lagi tu? Saya nampak di S1 ini. Di S1 ini S2 kejap di S1 ini kalau kita tengok besar kemungkinan dia ada satu zone di S1 ni. S1 ini tempat yang mungkin boleh kita jadikan point untuk kita buy di S1. Okey, di area sini kita tunggu. Kalau dia tak tembus S1 ni, kalau dia tak tembus S1 ni, kita boleh buy lah. Kita boleh cari buy di S1. Okey, kalau dia tembus, kita kena tunggu bawah lagi lah. Bawah lagi tu di mana? Di S2 ni. S2 ni memang ngam-ngam. Di sini ada M2 monthly tadi M2 monthly dan juga M2 monthly dan juga kalau tak silap saya tadi R1 untuk weekly yes. Di sini adalah satu point lah untuk kita buy. Kita masih cari buy lagi untuk hari ini sebab kalau kita tengok price masih lagi market masih lagi dalam keadaan bullish Kita kalau nak sell pun hanya sementara lah. Di sini adalah satu point yang cantik Jadi option yang ada 3 option sebenarnya. Pada mula saya nampak 2 option. Sebab apa? Di sini lebih selamat berbanding di sini. Tapi kita bimbang kalau tak sampai. Di sini adalah bukan pilihan utama. Kena tengok dulu. Sama macam atas ni, dia reject, dia keluar dulu dia keluar dulu zone ini. Dia close di atas ini pada M15. 2 candle, 3 candle M15 baru anda boleh buy. Kalau nak cantik, tunggu H1. H1 complete di luar ini, maka kita boleh buy lah.
di luar ni. Kalau H1 kejap lagi pukul lebih kurang 9 minit lagi, tengok H1 berjaya keluar tak. Okey, kalau dia turun sampai S1 ini boleh standby untuk kita buy di atas. Nak cari sell kat mana? Nak cari sell kalau nak cari sell ni agak berat lah, kecuali dia naik sampai sini, dia ada reject kat sini, anda boleh sell lah. Sebab dah 2 kali dia reject ni, mungkin dia akan turun lebih jauh sikit. Kalau kali kedua dia reject, mungkin dia akan turun lebih jauh sikit. Ataupun kali ketiga dia akan turun jauh lebih sikit lah, untuk dia tembus R1 untuk monthly. Kalau dia tembus, sell agak berisiko anda kena tunggu lagi tinggi. Sebab sell hanyalah retracement kalau saya nampak untuk masa ni. Selagi dia tak break structure, selagi itulah sell masih lagi berisiko. Dan juga lebih baik kita elakkan. Kalau entry pun asal biru close lah untuk sell. Okey, itu saja untuk Nasdaq hari ini. Sekiran shot nanti saya bagi. Ingat pesan saya, option di tempat-tempat inilah, tengok ada rejection baru entry. Di sini bukan keutamaan saya pesan lagi sekali, di sini bukan keutamaan. Keutamaan kita adalah di bawah sini. Di sini bukan keutamaan kita. Cuma kita nak tengok dia break ni sama ada dia break ke atas ke, dia break zone ni, dia break ke atas ke, dia break ke bawah. Okey, kalau dia break ke atas itu anda boleh entry buy lah. Kalau dia break ke bawah, anda tunggu bawah lagi. Okey, jangan entry terlalu awal di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.